Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nur Ani Sofia binti Rizgani bernombor matrik 281505 dan hari ini saya akan membentangkan tentang bab 9 iaitu Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara dan setiap individu perlu mematuhi keluhurannya. Tidak ada satu institusi pun yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Malaysia. Ia juga dianggap sebagai panduan mengatur bagi pembentukan undang-undang sama ada bagi pihak kerajaan atau rakyat atau sesiapa sahaja. Perlembagaan umumnya dibahagikan kepada dua jenis, iaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Perlembagaan Malaysia merupakan perlembagaan bertulis dan badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa daripada perlembagaan. Perlembagaan Malaysia mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Secara ringkasnya, Perlembagaan Malaysia menyentuh mengenai bidang kuasa eksekutif, legislatif, kehakiman, kedudukan agama Islam, kewarganegaraan, bahasa kebangsaan dan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Seterusnya ialah perlembagaan. Tujuan. Antara tujuan perlembagaan ialah yang pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Ianya perlu dipatuhi dan dikenali sebagai lambang kedaulatan. Yang kedua, rujukan. Ia digunakan sebagai sumber rujukan bagi mengelakkan konflik atau masalah pada masa hadapan. Yang ketiga, bagi mengekalkan kestabilan negara. Peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia tidak boleh dipindah sewenang-wenangnya adalah untuk mengelakkan kucak-kacir. Yang keempat, mengawal perjalanan kerajaan. Ianya bagi mengelakkan berlakunya penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa pemimpin. Yang kelima, mengekalkan keamanan. Tindakan mengikut prosedur undang-undang yang telah ditetapkan dalam Perlembagaan Malaysia. Dan yang keenam, menjamin keamanan sesebuah negara. Jaminan undang-undang bagi mengelak berlakunya penindasan atau penyalahgunaan kuasa. Okey, terdapat unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. Unsur-unsur tradisi ini merupakan gambaran kepada hasil warisan pentadbiran British selama lebih satu abad di Tanah Melayu. Unsur tradisi merupakan keperluan untuk kestabilan negara dan penting dalam memastikan kekukuhan dan kelancaran perjalanan perlembagaan sebagai pendukung hala tuju negara ini. Unsur-unsur tradisi yang dimaksudkan adalah yang berkaitan dengan Pakatan Murni sebelum kemerdekaan dicapai, iaitu yang pertama, pemerintahan beraja atau raja berperlembagaan. Yang kedua, agama Islam. Yang ketiga, bahasa Melayu. Dan yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu. Pemerintahan beraja merupakan simbol kekuasaan dan kesetiaan orang Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala utama negara. Yang di-Pertuan Agong merupakan kuasa tertinggi dan bertanggungjawab terhadap kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Dan juga pemerintahan beraja ini mempunyai kedaulatan dan kekebalan dari segi undang-undang. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam muncul sebagai pengaruh terbesar dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak 500 tahun dahulu. Dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Pengiktirafan Islam sebagai suatu keutamaan dalam perlembagaan bagi memastikan kelancaran pergerakan agama Islam di samping memastikan kuasa untuk pembelajaan dan pentadbiran Islam terpelihara.
Ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca di tanah Melayu dan Asia Tenggara. Kehadiran British telah menjadikan bahasa Inggeris lebih didahulukan daripada bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu dinaik taraf semula selepas kemerdekaan tahun 1957. Cara ini sebagai cara mengikis balik pengaruh pentadbiran British terhadap masyarakat di negara ini. Bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kebangsaan persekutuan dan bukan hanya bahasa rasmi. Jelas dalam Perkara 152 yang berkenaan bahasa kebangsaan persekutuan sebagai mewakili kepentingan bahasa Melayu untuk semua urusan pentadbiran negara. Yang keempat, kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diletakkan di bawah tanggungjawabnya di Pertuan Agong dalam Perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Ianya bagi mengembalikan hak dan kedudukan orang Melayu yang telah dirampas kesan daripada penjajahan British pada tahun dahulu. Dalam soal beasiswa, permit, lesen dan sebagainya telah terjamin menurut Perlembagaan Malaysia melalui yang di Pertuan Agong. Hak kewarganegaraan penduduk bukan Melayu dan bukan Bumiputera, kebebasan menganut agama turut diseimbangkan. Peranan unsur tradisi. Unsur tradisi dikekalkan bagi mengekalkan kekuasaan orang-orang Melayu dan masyarakat Bumiputera daripada terus terhakis akibat kesan dasar pemerintahan British. Unsur ini hadir dalam Perlembagaan Malaysia sebagai alat menstabilkan negara dari sebarang ancaman oleh perkara yang tidak sewajarnya dilakukan oleh rakyat. Unsur tradisi juga dikenali sebagai isu-isu sensitif yang telah diberi hak dalam Perlembagaan Malaysia untuk tidak dipersoalkan lagi. Perkara ini terkandung di dalam Akta Hasutan 1948, Perkara 10 Perlembagaan, Fasal 14. Seterusnya ialah Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan secara formal pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Sebelum Persekutuan wujud, 9 negeri-negeri Melayu dan 2 negeri-negeri Selat ataupun British Strait Settlements telah ditadbir sebagai Malayan Union di bawah pemerintah tertinggi seorang Gabenor British. Singapura yang juga adalah sebuah negeri selat telah dipisahkan sebagai tanah jajahan British. Malayan Union menggantikan pentadbiran tentera British Administration daripada September 1945 hingga April 1946 yang memerintah, sementara selepas kekalahan Jepun yang menakluki negara ini dari akhir 1941 hingga September 1945. Sebelum itu, negeri-negeri di Semenanjung diperintah secara berlainan, iaitu terdapat 5 negeri Melayu yang tidak bergabung dan dikenali sebagai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan terdiri daripada negeri Kedah, negeri Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor, manakala 4 pula bergabung sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu dan terdiri daripada negeri Pahang, negeri Perak, negeri Selangor dan negeri Sembilan antara 1866 dan 1941 dan juga terdapat 3 negeri-negeri selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri Melayu bersekutu menganjurkan durbar iaitu forum bersama antara raja-raja dan pihak pentadbir British yang bermesyuarat dari masa ke semasa. Durbar itulah precursor, iaitu pelopor kepada Majlis Raja-Raja sekarang. Majlis Raja-Raja bukan sahaja agung tetapi unik kerana majlis ini merupakan satu-satunya institusi yang sedemikian rupa wujud di dunia pada masa ini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, penubuhan Majlis Raja-Raja telah dikanunkan mengikut Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi dan tugas-tugas mengikut jadual kelima Perlembagaan Persekutuan adalah seperti berikut.
Yang pertama, memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan jadual ketiga. Seterusnya, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Seterusnya, mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurut perlembagaan ini memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Fasal 1 Perkara 182 dan akhir sekali memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Fasal 12 Perkara 42 dan juga boleh menimbangkan soal-soal mengenai dasar negara, misalnya perubahan-perubahan tentang dasar imigresen dan apa-apa jua perkara lain yang difikirkannya patut. Apabila Majlis Raja-Raja menimbangkan perkara-perkara mengenai dasar negara, Yang di-Pertuan Agong hendaklah disertai oleh Perdana Menteri dan Raja-Raja yang lain dan Yang di-Pertuan Negeri disertai oleh Menteri-Menteri Besar atau Ketua-Ketua Menteri mereka. Tiada apa-apa undang yang menyentuh secara langsung mengenai keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja boleh diluluskan dengan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja hendaklah diminta fikirannya sebelum dibuat apa-apa perubahan tentang dasar mengenai tindakan pentadbiran di bawah Perkara 153, iaitu mengenai kedudukan dan keistimewaan orang Melayu, Bumi Putera serta juga hak kaum-kaum yang lain. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.